Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan di alam maya. Apa khabar saudara semua? Doa saya agar anda semua sehat walafiat dan sentiasa dalam keberkatan ilahi. Apa khabar saudara Menteri Fasola, saudara Mak Rizwan, saudara Mak Rushidi Aziz, Farouk Ek, saudara Abdul Hadi Sharif. Ni Menteri Pasola ya. Ini Menteri Pasola ni apa, Negeri Pasir Berdengung. Saudara Abdul Wahub, Saudara Muhammad Sofian Kamarudin, Saudara Mustafa Ilyas, Saudara Zainal Abidin Hussein, Puan Ruby Din, Saudara Alim Agus. Terima kasih hadir malam ini Saudara Kopral Darus, Awi Anwar, Pak Ngah Canai. Begitu juga dengan Alia Shah, Mazlan Ramli. Jadi Ruby, semoga Ruby bahagia ya dengan pasangan, sebab Ruby dia hadir dengan pasangannya, Saudara Azlan Yusof, Mazlan Ramli, Soalman Kamsi, Saudara Rosli Hashim, Saudara Muhammad Fauzi Buang, Saudara Ahmad Kamal Ibrahim, Syami Megat Ridwan, Joka dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni satu persatu akan saya santuni usai pencerahan saya malam ini saudara ya. Kalau saudara dapat suara saya dengan jelas, sila like, share dan subscribe. Itu saja yang saya minta daripada anda. Lain tak ada. Like, share dan subscribe. Dan jika ada gangguan dalam Facebook, boleh pergi ke Instagram. Baik saudara, hari ini saya perlu memberi pencerahan juga tentang kedudukan laporan COVID sebagaimana yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan. Hari ini hari Isnin saudara ya, 23 bulan Ogos. Tinggal lagi 8 hari kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan negara kita. Dan hari ini nampak gayanya ada penurunan dari segi serangan virus corona, iaitu semalam 19,807, hari ini susut lagi sejumlah 17,672. Bukan angka yang baik saudara, masih lagi ribuan, masih lagi 17,000. Dan jumlah keseluruhan warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah 1,572,765. Dengan mengundang kematian hari ini adalah seramai 174. Artinya jumlah kematian yang tercatat di Kementerian Kesihatan adalah sejumlah 14,342 orang saudara ya. Sebab itu kita harus berhati-hati, pastikan menjaga penjarakan sosial serta jaga kebersihan diri. Kalau tiada keperluan tak perlu keluar rumah. Bila keluar rumah tu pakai pelitup. Kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita saudara ya. Minum sekejap. Terima kasih saudara Tuan Syah yang tak henti-henti mengirimkan saya kopi dari Muar 234. Di Perlis hari ini jumlah Pak Nazil, jumlah mereka yang dijangkiti virus corona meningkat. Sebab semalam 54, hari ini 57. Di Kedah ada susut sedikit tapi masih ribuan. Sebab semalam 1948, hari ini 1602. Di Pulau Pinang juga susut, semalam 1505, hari ini 1451. Masih lagi ribuan saudara ya. Begitu juga di Perak, tapi di Perak ada peningkatan pula. Semalam dah elok, dah susut 703, tapi hari ini dia naik balik kepada 952. Tetapi yang ketaranya susutnya adalah di Selangor, semalam 5,372 dan hari ini 400,316. Bagaimanapun jumlah jangkitan terkumpul di Selangor adalah 561,826. Satu angka yang cukup tinggi. Begitu juga di wilayah Persekutuan. Masih susut, semalam 999. 2 hari lepas 1,200. Hari ini 891. Yang mencatatkan jumlah terkumpul di wilayah Persekutuan adalah 165,412 orang. Artinya jumlah di wilayah Persekutuan dan Kuala Lumpur bersamaan juga dengan Selangor, Lembah Kelang ya, sudah 723,000 warga kita, hampir sejuta saudara penduduk Lembah Kelang yang dijangkiti oleh virus corona. Di Putrajaya kekal 24 orang. Di Negeri Sembilan alhamdulillah
terus nampaknya trendingnya susut. Walaupun semalam ada peningkatan 508, hari ini 478. Begitu juga di Melaka, alhamdulillah susut daripada 882 turun 558 dan hari ini susut lagi 363. Berusahalah warga Melaka, negeri kecil, agar jangan dibiarkan virus corona terus melebar. Di Johor juga nampak gayanya ada sikit susut tapi tak banyak. Sebab semalam 1391, hari ini 1367. Begitu juga di Pahang. Semalam 598, hari ini 506. Susut tapi tak banyak. Di Terengganu, alhamdulillah daripada 534 kepada 470 hari ini. Begitu juga di Kelantan, tapi di Kelantan masih lagi tidak menyenangkan kita. Kerana di Kelantan semalam 1156, hari ini 1176. Tak banyak, 20 orang aja susutnya ya saudara. Dan di Sabah juga ada susut, Rosinin semalam 2638, hari ini 2474. Masih lagi angka 2000 ke atas. Bukan sikit saudara, banyak tu. Jadi warga Sabah berhati-hati sebab kena pula sekarang ni zaman musim sejuk. Musim hujan, selalunya virus corona mudah merebak. Di Labuan juga ada peningkatan sebab semalam 4, hari ini 7. Tetapi di Sarawak alhamdulillah juga susut tapi tak banyak sebab semalam 1772 dan hari ini 1538. Bersamalah kita berdoa agar virus corona ini segera beredar daripada bumi bertuah ini sebab kita nak merdeka. Saya mengharapkan lepas 31 Ogos nanti ni kita benar-benar merdeka daripada jangkitan virus corona. Tak larat nak bagi pencerahan begini. Sedih saya memberi laporan kematian dan sebagainya. Kerana jumlah hari bulan ini saja, bulan kemerdekaan kita saudara, bulan Ogos. Setakat 23 Ogos ini, jumlah keseluruhan warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah 459,493 orang. Hampir setengah juta untuk bulan Ogos saudara. Sedangkan bulan lalu cuma 361,293. Itu pun dah tinggi. Jadi hari ini kalau jangkitannya masih berterusan, saya risaulah. Artinya kemerdekaan yang masih belum berarti kemerdekaan pada kita. Baik saudara, kita pergi ke tazkirah singkat. Saudara, ini adalah perbualan antara Rasulullah SAW dengan Iblis. Iblis ini syaitan. Telah diceritakan bahawa pada satu hari Iblis laknatullah telah datang kepada baginda Rasulullah SAW dengan menyerupai seorang tua yang baik lagi bersih dan di tangannya memegang tongkat. Dan dia pun bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya, siapa kamu ini? Jadi orang tua yang memegang tongkat itu mengatakan bahawa aku adalah Iblis. Jadi apakah maksud kamu datang berjumpa dengan aku? Dia jawab, katanya Allah menyuruhku datang kepadamu agar kau bertanyakan kepadaku. Maka baginda Rasulullah SAW pun bertanya, duhai Iblis, berapa banyakkah musuhmu dari kalangan umatku? Itu persoalan Rasulullah kepada Iblis. Maka Iblis menjawab, sebenarnya 15 golongan umatmu merupakan musuhku. Kata Iblis, itu pertama sekali engkau sendiri, duhai Muhammad SAW. Kemudian kata Iblis, musuhku adalah imam dan pemimpin yang adil. Ketiga, orang kaya yang merendah diri. Mereka inilah musuh pada Iblis. Keempat, pedagang yang jujur dan amanah. Orang yang berdagang, berniaga yang jujur dan amanah. Tidak pernah culas dalam pada timbangannya. Kelima, orang alim yang mengerjakan solat dengan khusyuk. Dia alim dan dia mengerjakan solat dengan khusyuk. Dan keenam, orang mukmin yang memberi nasihat, yang sentiasa memberi nasihat. Ketujuh, orang mukmin yang sentiasa berkasih sayang. Kelapan, orang yang tetap dan cepat bertaubat. Kalau kita buat silap, kita segera bertaubat. Ini musuh Iblis sebenarnya, musuh syaitan. Kesembilan, orang yang menjauhkan diri dari segala perkara yang haram. Ke-10, orang mukmin yang selalu dalam keadaan suci. Sebab itu saudara digalakkan untuk sentiasa berada dalam keadaan suci, ada wuduk dan sebagainya. Kemudian yang ke-11, orang mukmin yang banyak bersedekah dan berderma. 12, orang mukmin yang baik budi dan akhlaknya. 13, orang mukmin yang bermanfaat kepada orang.
14 orang yang hafal Al-Quran serta selalu membacanya. Dan yang ke-15 orang yang berdiri melakukan solat di waktu malam sedangkan orang-orang lain semuanya tidur. Itu adalah musuh kepada iblis ataupun syaitan, 15 golongan. Semoga kita tergolong daripada kalangan yang 15 orang ini saudara, untuk kita mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Jadi kita sambung malam besok tentang siapa pula orang yang dikasihi dan sayangi oleh iblis dan syaitan. Kita sambung malam besok saudara ya. Sebab bicaranya panjang, saya perlu memberi pencerahan supaya kita faham dalam tazkirah yang pendek dalam waktu yang sesingkat ini. Baik saudara, kita santuni juga mutiara kata kiriman sahabat saya, saudara Cikgu Ibil di Manjung. Kata Cikgu Ibil, dia kata hidup kita ni macam naik basikal. Hidup kita seperti menaiki basikal. Jadi untuk kekal seimbang, kita terus bergerak dan mengayuh. Kalau kita berhenti, maka kita akan jatuh. Begitu jugalah kehidupan kita ini, walaupun sedih, walaupun kita kecewa, walaupun kita marah, walaupun kita gagal atau kita sakit, hidup ini mesti diteruskan. Itu kata curipan daripada sahabat saya, saudara Hibil Hasan. Terima kasih saudara Hibil. Saya ulangi lagi, hidup kita ini macam naik basikal. Untuk kekal seimbang, kita kena teruskan bergerak dan mengayuh. Begitu juga kehidupan kita, walau sedih, kecewa, marah, gagal, sakit, hidup mesti diteruskan. Itu adalah kata-kata, mutiara kata-kata daripada saudara Hibil yang sempat saya siarkan malam ini. Terima kasih saudara Hibil. Baik saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Ingat saudara, berdoalah kita agar negara tidak terus berbelanja tanpa had. Kerana kalau negara berbelanja tanpa had, kita akan menuju kepada kemuflisan. Terima kasih saudara Zuraidi Daud, ID 1515, saudara Mak Saleh, saudara Nizam Fikri, saudara Badrul Syamdin, saudara Abdul Halim Majid. Ini teman-teman kita yang sempat melayari Instagram ya, saudara Hazli. Baik saudara, kepada mereka yang dapat wang hari ini yang sedikit, bukan banyak pun, RM1,000 dalam keadaan kita yang susah ini, bersyukurlah. Mungkin yang tak dapat lagi, bersabarlah, tunggulah sedikit lagi. Mudah-mudahan saudara akan memperolehi hak dan wang yang anda simpan selama ini. Sebab itu saya katakan, duit dalam kumpulan wang simpanan pekerja adalah wang kita, hasil daripada titik peluh kita. Saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah, kita berpuisi sikit, iaitu penantian dalam kesamaran. Penantian dalam kesamaran. Baik saudara, sebelum saya memberi pencerahan, kita santun juga pantun Pak Nazil. Saya cukup suka dengan pantun Pak Nazil ni. Bahasa-bahasa digunakan, kadang bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa lama, logat negeri dia, dan juga penuh dengan nasihat. Kata Pak Nazil, duduk di Tanjung makan pedada, Cik Puan bekalkan garam. Nahkoda jom mendabik dada, sedarlah tuan, jom nak karam. Ini dia beritahu, jangan nak dabik dada, jangan sombong. Jom tu batera dan nak karam tu. Ingat, itu peringatan daripada Pak Nazil. Sebab beliau memerhati keadaan negara kita macam mana. Kata Pak Nazil lagi, lemak taruk, gulai cencaru. Taruk ni saudara mungkin orang belah-belah pantai timur, belah selatan, belah Kuala Lumpur, tak faham. Taruk itu adalah sejenis sayur asid, macam sayur cukur manis. Tapi bahasa di utara lah taruk, T-A-R-U-K. Sebab itu saya suka dengan Pak Nazil ni, bahasa-bahasa baru digunakannya. Kata Pak Nazil, lemak taruk, gulai cencaru, goreng tuna, panggang keli. Barang buruk di jenama baru, apakah pengguna ingin membeli? Itu beliau menyindir. Barang tu dah buruk, tapi diberi jenama baru. Dan apakah pengguna sudi membeli? Jadi dalam bahasa anak-anak muda sekarang, lu fikirlah sendiri brother. Baik, saya ingin memberi peringatan mereka yang menyunting semula. Sebab saya nampak hari ini ada 3 suntingan live saya ini yang terdapat dalam yang disunting, dimasukkan dalam channel YouTube. Semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Sebab itu sebagaimana yang saya katakan berkali-kali,
nak gunakan sepenuhnya. Kalau gunakan 10 minit, 5 minit, 7 minit, itu tidak menjelaskan. Sebab saya memberi pencerahan daripada 1, 2 berperingkat. Jadi saya harap teman-teman kalau tengok yang 15 minit, 10 minit, tengok tajuk pula itu, saya balun orang nanti, saya balun orang ni. Harap berhati-hati sebab sila dengar balik pencerahan saya ini satu persatu. Kadang-kadang lari dah maksudnya. Sebab itu saya katakan semua itu adalah tanggungjawab anda yang melakukan suntingan. Kerana saya tidak berkeupayaan untuk menyemak ataupun melihat ataupun menahan suntingan-suntingan begitu. Jadi bagi mereka yang melakukan suntingan, anda bertanggungjawab atas setiap suntingan. Dan perlu saya ingatkan, ini adalah pencerahan politik yang saya nyatakan hasil daripada pengamatan saya melalui pengalaman, kemudian daripada apa yang saya baca melalui dalam media sosial ataupun daripada media arus perdana, berita TV, berita radio yang saya dengar. Kadang-kadang saya berbual dengan teman-teman yang saya jadikan bahan untuk kita bincangkan sebagai pencerahan agar anda faham. Pencerahan ini tidak lain tak bukan bersangkut soal politik. Dan paksinya ataupun basicnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau anda rasa okey, terimalah seadanya. Kalau rasa tak bersetuju, okey, saya tak marah. Dan kalau anda ingin membuat persoalan, membuat argument, ya saudara gunalah bahasa yang baik-baik. Macam Saudara Samsul Syam, janganlah guna bahasa tu, tak elok. Tak elok kita gunakan bahasa segitu. Ini bukan bahasa orang kita. Jangan kita memperbodohkan orang. Kalau nak marah pun carilah bahasa yang baik. Macam saya kata tadi, fikirlah sendiri. Kita warga cinta damai, saudara. Betul, Saudara Syamsul Syam. Kita warga cinta damai yang menyantuni dengan penuh keharmonian. Saya suka kalau melihat anda berargu atau menyatakan okey, saya mengatakan UMNO terbaik. Kenapa baik? Argumennya 1, 2, 3, 4. Jangan terus cerca sana. Dan kita tidak mahu mencerca parti-parti lain dengan kata-kata yang kasar. Sebab selalu saya ingin memberi peringatan, 1 jari kita menunding ke orang, 3 jari menunding kepada kita. Baginda Rasulullah SAW juga seringkali memperingatkan, walaupun Islam itu agama yang suci, yang syumuh, jangan kita memperlekehkan ataupun menghina agama yang lain. Kerana mereka juga akan menghina kita. Jadi tak ada kesudahannya. Kita mencari pencerahan sebab kita warga cinta damai. Jadi Nilawati Ainul nak buat macam mana? Kalau mereka tak mau dengar, sepatutnya tak payahlah. Tapi mereka nak dengar juga, tapi mereka semarah. Memperlekehkan orang, nak buat macam mana? Sebab manusia ini ada kepelbagaian. Banyak udang, banyak garamnya. Ramai orang, banyaklah ragamnya, saudara, ya. Baik, saudara. Sepatutnya kita menyantuni titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor hari ini. Sewaktu Baginda membuka persidangan penggal keempat Dewan Undangan Negeri Selangor. Kerana saya nampak sekarang ni bahawa istana begitu prihatin, begitu tegas menyuarakan pandangan istana. Kerana Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah hari ini bertitah mengingatkan semua ahli Dewan Undangan Negeri, iaitu ADUN di Negeri Selangor, supaya tidak terlalu banyak berpolitik dan berebut kuasa. Itu titah tuanku. Dan katanya sehingga serta berlumba cari kedudukan sehingga melupakan tanggungjawab utama mereka untuk membela rakyat. Ampun tuanku, parti amat bersetuju dengan saran begitu. Stepek lah wakil rakyat kena. Sebab saya rasa gambarnya baginda tuanku ni dah geram sangatlah tengok kerenah orang politik ni tak habis-habis berebut kuasa. Jadi bila sewaktu baginda membuka sidang Dewan Undangan Negeri Selangor, baginda membuat peringatan, jangan berebut kuasa. Kerana kata titah tetua tuanku Sultan Selangor, apakah tidak sedar ahli-ahli yang berhormat bahawa apabila pemimpin-pemimpin politik berebut kuasa, keadaan politik menjadi tidak stabil. Jadi rakyat yang terpaksa menanggung kesusahannya. Ini mengingatkan saya bagaimana titah tuanku Johor minggu lalu. Baginda straightforward, dia kata kalau buat kecoh macam ini, dia kata dia bubarkan Dewan Negeri. Artinya istana juga sudah bosan dengan pencaturan politik hari ini, saudara. Ini keadaannya. Jadi dia kata nampaknya, kata baginda, titah baginda, ahli-ahli yang berhormat tidak mau belajar daripada sejarah kejatuhan sebuah negara
adalah akibat perebutan kuasa yang mengakibatkan perpecahan di kalangan masyarakat. Ini peringatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Baginda menzahirkan rasa duka cita dan rasa kesal baginda kerana melihat pergolakan, pertelingkahan dan ketidaktentuan politik negara yang begitu ketara sejak akhir-akhir ini. Ya, saudara. Jadi kerana itu baginda mengingatkan agar adun-adun laksanakan tugas dan tanggungjawab. Dewan Undangan Negeri Selangor dibuka, berbincanglah tentang masalah rakyat. Warga negeri Selangor dahagakan pembelaan dan Selangor adalah negeri yang paling tinggi jumlah jangkitan virus corona. Tentulah baginda runsing melihat rakyatnya yang dijangkiti oleh virus corona. Sebab itu baginda mahukan pimpinan politik menyantuni masalah ini. Berbincanglah. Jadi kalau tak cukup vaksin, carilah kenapa jadi begitu dan tuntutlah hak rakyat itu. Ini apa yang saya dapat kerana baginda bertitah, dia kata wakil rakyat juga sepatutnya menyemak jumlah rakyat yang hilang pekerjaan dan mencari jalan untuk membantu golongan itu. Selain mendapatkan data-data individu yang kehilangan ibu bapa, tempat pergantungan dan berhadapan dengan masalah tekanan hidup. Begitulah prihatinnya Duli Yang baginda Sultan Selangor. Dia kata cari semak berapa jumlah rakyat Selangor yang tak ada kerja, berapa ramai pula keluarga-keluarga yang kehilangan ibu bapa akibat kematian kesan daripada virus corona. Kerana itu baginda mahu masalah ini disantuni secara tuntas. Saudara. Jadi menurut baginda lagi, hal ini penting agar perkara itu boleh dibawa ke pengetahuan kerajaan negeri untuk ditentukan bentuk bantuan yang boleh dihulurkan kepada rakyat. Hari ini kering tekak sikit, saudara. Jadi tuanku minta supaya ahli-ahli wakil Dewan Negeri, ADUN, itu wakil-wakil rakyat, Dewan Undangan Negeri dan juga pimpinan kerajaan negeri, Datuk Menteri Besar, supaya bantulah mereka, katanya bantulah rakyat yang susah sekarang ni. Bukan sekadar mencari mereka untuk mendapatkan undi sewaktu pilihan raya semata-mata. Setepek hari ni. Saya cukup bangga lah. Ampun tuanku patut menjunjung kasih atas cita tuanku yang begitu tegas dan nyata. Bila tuanku mengatakan pemimpin-pemimpin politik ni jangan hanya mencari rakyat waktu musim pilihan raya untuk mendapatkan undi saja. Sebab itu baginda mengingatkan bahawa mandat yang diberikan oleh rakyat merupakan amanah daripada Allah yang perlu dilaksanakan dengan jujur, bertanggungjawab dan penuh keikhlasan. This is the best ucapan lah saya kata. Saya kata setepek kena wakil rakyat. Sebab saya berkeyakinan bahawa Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pun macam kita juga rasa bosan bila melihat mereka bermain politik saja. Saudara Abdul Hamid Majid, apa komen pasal parti yang sibuk mereka nak post di mana Perdana Menteri? Ini yang tuanku kata tadi. Berceramuk, bercelaru, Saudara Abdul Hamid. Kerja lain tak ada, nak berebut jawatan. Tuanku kata kamu dah dapat jawatan sebagai wakil rakyat. Ada allowance. Laksanakanlah tugas dengan baik. Rakyat menanti pembelaan. Rakyat menanti apa untuk kami sekarang ni. Rakyat tengah susah. Sebab itu pemangku Raja Pahang juga. Hari ini Dewan Undangan Negeri Pahang juga bersidang. Pegawai ke-14, pegawai ke-4, iaitu Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah. Baginda menasihatkan walaupun baginda muda, dalam usia yang muda, keprihatinan baginda terhadap rakyatnya, khususnya rakyat negeri Pahang. Jadi Tengku Hasanal Ibrahim, dia mahukan supaya wakil rakyat berubah kepada politik yang lebih matang, yang lebih jujur dan ikhlas untuk membantu negara. Ini harapan, ini cetusan hati Tengku pemangku raja dalam usia muda. Sebab itu orang kata kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Jadi pemikiran baginda adalah melihat rakyatnya. Dia mahu supaya ahli politik bersikap lebih matang, beri pendidikan, beri jalinan, jaluran politik yang baik, bukan bergomor, bukannya bercelaru pemikiran, dan mereka harus jujur dan ikhlas. Sebagai pemimpin mereka jujur. Sebab itu saya beberapa malam dulu pun saya dah tegur, saya kata tiap pemimpin mesti jujur. Apabila Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong mengatakan supaya ceasefire politics
Dan mereka yang dilantik sebagai Perdana Menteri, mereka yang berada dalam kerajaan, di luar kerajaan, mesti jujur untuk melaksanakan amanah di saat-saat negara berhadapan dengan suasana yang tenat ini. Kemudian Tengku Hasanul bercerita, rakyat dan negara tidak wajar dibebani dengan kemelut politik dan perebutan kuasa yang tidak berkesudahan. Lagi setepek dia bagi. Walaupun muda, ampun tuanku, Patik menjunjung kasih. Walaupun tuanku lebih muda usia tuanku daripada Patik, tapi bicara tuanku, naluri hati tuanku begitu jelas tidak mahu melihat permainan perjalanan politik yang jelek, yang memalukan. Kerana kemelut politik ini macam seolah tidak ada kesudahan. Sebab itu baginda mengatakan, suka diingatkan sekali lagi kepada semua wakil rakyat. Baginda kata, ini bukan masanya untuk kita berebut kuasa. Ini bukanlah masanya untuk kita semua bersengketa. Ini bukan masanya untuk kita banyak berbicara tanpa berbuat apa-apa. Ampun tuanku. Jelas tuanku. Sebaliknya kata tuanku, inilah masanya untuk kita semua bersama demi negara, demi negeri Pahang khususnya, dan rakyat jelata. Dalam keadaan wabak pandemik COVID-19, rakyat menaruh harapan yang tinggi kepada kita semua. Ini titah baginda sewaktu baginda merasmikan persidangan Dewan Undangan Negeri Pahang hari ini di Kuantan, saudara. Jadi sebab itu saya katakan bahawa kita ni berpayung di bawah duli-duli tuanku yang begitu prihatin kepada untung nasib rakyatnya. Saya rasa syahdu kerana kita masih memiliki payung negara yang begitu perhatian pada kita. Sebab itu jangan ada pihak-pihak yang cuba buat onar. So saudara Jami Azani, betul saudara Jami Aziz. Sebab itu saya lihat sekarang ni, saya juga tuanku, daulat tuanku, Patik menjunjung kasih pada dua-dua duli tuanku itu, bahawa Patik mengharapkan agar wakil-wakil rakyat, ahli-ahli politik dengar. Janganlah buat telinga pakat badak aja. Kadang-kadang kita menegur ni tak dengar. Tuanku pun dah bersuara. Bagi saya stepik dah kena padan ke muka. Dan sekarang ni saya dapat kiriman Saudara Jamiah Azmi tentang kiriman daripada Saudara Al-Wahab pada saya. Dia kata sekarang ini dia kata pemberian bakul makanan di kawasan dia kata dia mendapat saya dapat laporan daripada beliau mengatakan sebenarnya tidak ada jujur. Kononnya untuk rakyat keseluruhannya. Tetapi masih lagi adanya unsur-unsur kroni orang-orang terdekat saya yang dapat. Sedangkan peruntukan itu untuk semua rakyat. Tidak memilih warna dan bulu. Tidak memilih darjat, pangkat, keturunan, pahaman agama dan sebagainya. Asalkan dia itu rakyat, berhak mendapat bakul makanan. Ini tidak seharusnya dibiarkan berlaku. Pimpinan di peringkat akar umbi, di peringkat bahagian-bahagian harus melihat. Sebab itu saya mengatakan wakil rakyat turunlah ke lapangan. Lihat dengan sendiri bagaimana agihan makanan, peruntukan yang dibagi itu selesai ke tidak, dilaksanakan dengan sepenuhnya atau tidak. Jangan ada kroni, jangan ada sebarang sikap tidak jujur. Dan pimpinan hari ini yang Muhammad Datuk Seri Ismail Sabri kita tuntut bahawa ini hendaklah akan diteruskan kerana sampai ini rakyat masih lagi dalam keadaan susah. Itu pandangan daripada Saudara Abdul Wahab. Jadi Saudara Yusuku Godai dari mana saya tak tahu. Dia kata dia menghantar persoalan. Dia kata seandainya 10 tuntutan yang diminta oleh Ketua Pergerakan Pemuda UMNO tidak dilaksanakan oleh kerajaan, adakah UMNO akan terus mendesak Perdana Menteri letak jawatan sebagaimana Tan Sri Muhyiddin didesak letak jawatan? Saya berpandangan pemuda dengan sikapnya, kalau tidak tuntas setiap tuntutan itu, bukan tuntutan untuk pemuda. Kalau tuntutan untuk rakyat tidak mampu dipenuhi, apa jalan lagi? Tentulah bagi kita, apa yang kita tuntut dulu tak dapat, kita minta. Kalau gitu berhentilah lebih baik. Sebab yang dituntut oleh Pergerakan Pemuda UMNO, bawah pimpinan Datuk Dr. Ashraf Wajudi, adalah untuk kepentingan rakyat. Sebagaimana saya katakan sahabat malam, UMNO memperjuangkan untuk rakyat. Soal anda nak marah pimpinan UMNO itu terpulang. Tapi parti UMNO matlamatnya diasaskan adalah pertama sekali mempertahankan kedaulatan Raja-Raja Melayu.
kedaulatan agama Islam, mempertahankan negara kita, dan paling penting dari rakyat untuk rakyat. Tuntutan pemuda tidak boleh terhalang. Jangan kerana sekarang ni Perdana Menteri datang daripada UMNO, oh kita kena cool down lah. Tak boleh. Tuntutan pemuda mesti diteruskan. Kalau pemimpin itu gagal, gagallah. Jangan ada pilih kasih dan sebagainya. Saya saudara Yoshuku Godai, jangan risau. Saya berkeyakinan pemuda akan terus dengan rentak dan cara pemudanya. Saya juga dapat kiriman daripada saudara Abdul Rani Sheikh. Saudara Abdul Rani dia kata, bank mungkin boleh memberi dan mewujudkan grace period pada peminjam peniaga kecil untuk certain period untuk pembayaran balik. Itu katanya ini berhubung dengan pinjaman. Sepatutnya saya dah tuntut, kalau dah selesai COVID ni agak menurun dan ekonomi dah dibuka semula, maka paling pentinglah soal modal. Pimpinan kerajaan kita tahu bahawa negara dalam keadaan yang ciput kewangannya. Jadi dalam keadaan begitu, mesti pemain-pemain bank membantu. Dan dalam keadaan begini, saya bersetuju dengan pandangan Saudara Abdul Rani. Dia kata bank ada dia punya grace periodnya, bagi bertahapnya kelonggaran. Dan ini terpulang pada Menteri Kewangan. Ini letaknya Menteri Kewangan dan bank negara. Mereka harus menasihat pada bank. Kewujudan bank itu sebagaimana yang dulu orang Melayu ni simpan duit bawah bantal. Tapi bila yang Muhammad Tengku Razali menjadi Menteri Kewangan, beliau memulakan satu revolusi rakyat menggunakan perniagaan melalui bank. Dan hari ini bank yang telah diwujudkan sebegitu banyak di negara kita ini perlu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang terpikul di bawah mereka juga. Bank juga punya tanggungjawab sosial. Bukan yang nak main untung saja. Setiap bank, jadi pimpinan bank, CEO bank, chairman bank, dia kena tahu bahawa dia juga mempunyai tanggungjawab sosial. Sebab itu saya terus terang saya bagi tahu, saya bukanlah saya nak puji, tapi public bank kerana dia mungkin dimiliki oleh seseorang tansi nama dia. Dia faham tanggungjawab sosial bank. Sebab itu antara bank yang banyak memberi kelonggaran daripada moratorium kepada peminjamnya adalah bank public bank. Dan bank public bank memberi faedah yang begitu banyak pada rakyat sebab kerana dia dimiliki oleh seseorang, dia tahu tanggungjawab sosial. Tapi yang kita hairankan bank-bank yang lain. Contohnya saya cakap terus terang, Perwira Afim Bank yang diwujudkan sepatutnya membantu kerana ini milik Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Begitu juga dengan Melayan Banking yang banyak mempunyai urusan kewangannya dengan kerajaan. Begitu juga dengan CIMB Bank ataupun Bank Arab Malaysian Bank. Sepatutnya mereka ini sepatutnya jangan hanya meletak keuntungan. Tambah-tambah lagi Bank Islam. Perlu diingatkan bahawa Bank Islam diasaskan pengujudannya oleh Muhammad Tengku Razali dan dilaksanakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jangan lupa. Ini kenyataan saya. Dan matlamat penubuhan Bank Islam adalah untuk mewujudkan sistem perbankan Islam. Sehingga dunia pun memperakui sistem bank yang terbaik adalah perbankan cara Islam. Maka akhirnya seluruh bank banyak perbankan Islam. Dan tetapi kalau bank Islam juga buat perangai macam bank Yahudi ni, beratlah. Sepatutnya cari jalan, cari upaya. Macam mana sistem pajak gadai Aryan, saya tak kerti bergadai. Jadi arahan. Jadi sepatutnya begitu. Kerana dalam Islam riba. Kalau wang sama wang, perniagaan wang dengan wang itu dianggap riba. Kalau kamu ada sekampit beras, kamu jual dengan sekampit beras, itu riba. Jadi bukan meletakkan kepentingan. Bank ini diasaskan untuk membantu. Jadi saya berserulah pada pimpinan Bank Islam, CIMB, Perwira Afim Bank, Melayan Banking, Arab Malaysian Bank, kehadiran anda dialu-alukan oleh rakyat. Saya tak nak cakap lah pasal macam Hong Kong Shire Bank, itu bank milik pelabur daripada luar. Begitu juga Standard Chartered Bank, itu bukan kita menguasainya, tapi bank yang kita kuasai dalam negara kita yang mendapat begitu banyak faedah, banyak keuntungan daripada warga negara kita saat negara begitu cantik, begitu makmur ekonominya. Dalam keadaan susah begini, bantulah. Bantuannya bukan kita minta daripada duit bagi begitu, tidak.
Berilah mereka tempoh untuk menjelaskan pinjaman, tidak menekan, tidak dilihat seolah menekan. Jangan ada berlaku rampasan barang-barang mereka ini, kenderaan mereka, rumah dilelong dan sebagainya. Jadi gunakan sistem cara Islam. Jadi saya mengharapkan bahawa pimpinan dalam bank Islam dan sebagainya, contohilah. Saya cakap terus terang sebab saya dengar kawan-kawan saya yang membuat akaun dengan bank public bank dan sebagainya, sebab itu dia kental asasnya. Warga bukan Melayu memang suka dengan public bank. Saya ini saya cakap yang benar, nak marah-marah lah saya sebab itu saudara Abdul Rani Sheikh dia kata dia minta supaya bank boleh memberikan dan mewujudkan grace period kepada peminjam-peminjam, maknanya dalam untuk terutamanya pada mereka peniaga-peniaga kecil. Beri sikit bantuan pinjaman, lepas tu ada grace periodnya supaya boleh bernapas. Jangan terus dibiarkan rakyat bernapas dalam lumpur. Ini keadaan saya. Saya juga dalam kesempatan ini ingin mengingatkan kepada Datuk Seri Ismail Sabri. Beliau sebagai Perdana Menteri yang baru, saudara. Jadi pertama-tama sekali kena jaga pegawai keliling tu. Kena tegur. Pegawai dia pun janganlah buat macam mana yang terdahulu. Akhirnya anda akan dibenci. Dan rakyat, khususnya warga UMNO, sebab anda datang daripada UMNO, tidak mahu lagi wujudnya pendakwaan terpilih. Kalau mana-mana perbicaraan, teruskan. Jangan ada sebarang urusan, sebarang campur tangan terhadap mahkamah. Dilihat campur tangan pada mahkamah. Ini saya tidak tuduh, tapi persepsi rakyat merasakan begitu kerana adanya pemimpin-pemimpin politik waktu mereka berkuasa, teman-teman mereka tidak didakwa. Banyak ini berlaku, menimbulkan persepsi rakyat bahawa seolah ada campur tangan dalam politik terhadap sistem perundangan kita. Ini keadaannya. Sebab itu rakyat menuntut, tak mau lagi apa yang berlaku pada Lee Kuan Yew masa kerajaan Pakatan Harapan. Begitu juga kita menuntut berhubung dengan kes Datuk Seri Najib, kena cari jalan macam mana, kena bawa balik, kena bawa datang sekali Jolo. Dan begitu juga dengan kes Zeti Tunku Aziz. Dia perlu dibawa ke mahkamah juga sebagai saksi utama. Ini penting supaya dapat perbicaraan itu dilihat dengan telus dan ada keadilannya. Itu dari segi sistem kehakiman, saudara. Jadi kabinet juga kalau boleh bentuklah dengan mereka yang benar-benar berintegriti. Bukan hanya kerana kawan, bukan kerana kamu orang aku kelantik sebagai menteri. Itu beratlah negara kita ni. Dan rakyat sekarang ni menilai semula kemampuan UMNO. Anda kena ingat bahawa anda adalah orang UMNO. Rakyat sedang melihat kalau anda gagal, artinya anda mencerminkan kegagalan UMNO. Jadi kalau lemah urus tabirnya, maka UMNO lah yang bakal menerima padahnya. Sebab itu seboleh mungkin janganlah diberikan kuasa kepada katak-katak ni. Kerana mereka ini boleh menghancurkan nama baik UMNO. Saya cakap terus terang. Kerana kita tak mahu lagi wujud begitu. Mereka yang tidak setia. Dan jangan diulangi kesilapan dan tindakan yang salah yang dibuat oleh pemimpin sebelum ini. So, pertama-tama sekali jagalah payung agama dan bangsa kita serta kedaulatan Raja-Raja Melayu. Memang rakyat keseluruhannya berserah pada Allah. Kerana apa yang diketuai Allah kita terima seadanya. Jadi apa harapan rakyat kepada kerajaan Perdana Menteri yang baru ini? Saya dah berfikir, pertama sekali rakyat tidak mahu adanya lagi ganggu-gugat terhadap kepimpinan kerajaan oleh mana-mana pihak, sama ada dari dalam kerajaan ataupun dari luar kerajaan. Kalau sesuatu keputusan itu telah dibuat, tak boleh nak campur tangan politik. Ini keadaannya. Kalau tender dah disahkan, dibuka, tidak mahu adanya tender ataupun tawaran kerja-kerja itu dibuat secara runding terus. Sebaik mungkin dedahkan, biar tender secara terbuka. Biarlah pemimpin-pemimpin di perangkat kaki tangan kerajaan yang menentukan, sebab tendernya ada tender board. Mereka tertakluk dengan kepelbagaian undang-undang dan syarat. Jadi jangan ada campur tangan politik. Kemudian pembentukan kabinet, ini harapan rakyat kepada Datuk Ismail Sabri. Pertama sekali kabinet ini janganlah besar sangat, kecil sudahlah. Kalau boleh satukan yang banyak-banyak tu. Sebagai contoh katanya Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan, satukanlah balik. Tak perlu ada dua kementerian.
Seorang sudahlah. Sebab kita ada KSU, kita ada ketua pengarah dan sebagainya. Begitu juga dengan KESA, KASA, MITI dan kemudian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Banyaklah keadaan ini. Jangan dipecah-pecahkan. Kemudian, bagi menteri-menteri yang telah menunjukkan prestasi yang baik semasa dalam kerajaan terdahulu, kekalkanlah, tak ada masalah untuk meneruskan agenda rakyat. Tapi yang tak betul tu, singkirkanlah. Kerana menteri-menteri yang tidak mencapai KPI di mata rakyat, dia tidak perlulah dilantik semula ke dalam jemaah menteri. Yang banyak cakap, yang sombong, yang agah, yang angkuh. Dan paling-paling penting, tiada pelantikan menteri-menteri dari pintu belakang. Itu backdoor minister ataupun melantik senator untuk dilantik jadi menteri. Cukuplah. Sebab wakil rakyat yang ada, buat apa nak lantik lagi? Saudara? Jadi pastikan program vaksinasi COVID-19 ini berjalan lancar, tak boleh terhenti, dan perlu libatkan ahli-ahli daripada parti pembangkang. Jangan terus bermusuh. Ini titah tuanku juga enggak. Dan kita harus memperkasakan sistem dan keberkesanan sistem penyampaian maklumat oleh agensi-agensi kerajaan. Jadi kalau dilihat tiap-tiap kementerian tu ada agensi-agensi penyampai maklumat apa semua tak berperanan, tutup ajalah. Gunakanlah, kita ada kementerian komunikasi, kemudian penerangan dan komunikasi. Gunakanlah. Apa nak ujuk ramai sangat? Ini gambarannya kita harapkan. Jadi jekom-jekom ni perlu dijelaskan kehadiran mereka bukan untuk mengganggu live orang, bukan untuk membuat propaganda kepada tokoh-tokoh mereka. Tugas jekom, Jabatan Komunikasi, adalah untuk memberi penerangan dasar-dasar kerajaan, bukan nak ganggu rakyat. Mesti diberi kebebasan untuk memberi pandangan, bukan untuk memperlihatkan gambaran buruk. Jadi orang bagi pandangan, maka orang itu diburukkan namanya, dicari, ditanishkan. Jadi tak sepatutnya begitu. Kita mahukan demokrasi yang subur, kepimpinan negara yang subur, yang kebebasan rakyat bersuara. Kalau tak betul, berhujah secara betul. Jangan menyerang peribadi. Ini saya mengharapkanlah bahawa ada perubahan. Saudara. Jadi saudara Nazihana, singkirlah, letaklah kluster mahkamah jadi menteri. Tak boleh begitu saudara Nazri. Kenapa ada wujud yang dikatakan ini gelaran kluster mahkamah ni? Kenapa begitu? No one is guilty unless proven by the court. Saya mesti mengingatkan saudara, jangan kita pula terjebak dengan cara mereka mengolah politik yang sempam peranang, yang sembarangan. Jadi jangan kita terjebak dengan membuat keputusan pada kita. Biar mahkamah menentukan. Nak kita gelarkan orang tu kluster mahkamah, buat apa? Apa keberuntungan kita dapat? Apa untungnya negara? Apakah mereka yang sedang dibicarakan itu tidak pernah berjasa pada negara? Biar, let the court take its case. Jangan kita caci mereka, tak baik. Hari ini hari orang, besok hari kita macam mana? Saudara, jangan lupa, kita dalam hidup manusia ni bukan maksum. Kita tidak lari dan melakukan kesilapan. Saya tak berminat untuk menyantuni gelaran kluster itu, kluster ni. Yang selalu saya kata, kluster menteri yang tak berperanan. Itu penting bagi saya untuk saya berlasah doang. Tapi kalau setakat mereka sedang dibicarakan, biarlah. Kadang-kadang perbicaraan itu mengambil masa yang panjang. Berkali-kali saya katakan, tugas mahkamah mengadili. Di mahkamah ada pendakwa raya. Pendakwa raya akan memimpin mahkamah untuk membuktikan orang yang dituduh itu bersalah. Tugas peguam pula memimpin mahkamah, membela orang yang dituduh itu supaya tidak bersalah. Terpulang pada hakim untuk membuat keputusan. Kita bukan hakim. Kenapa harus kita pula nak jadi hakim? Kenapa kita nak ambil tempat sebagai hakim? Kalau nak jadi hakim, pergi belajar undang-undang, dah jadi hakim, dah pakar undang-undang, jadilah hakim. Ini keadaan saudara. Masalahnya kadang-kadang kita dilihat kita nak ambil tempat orang. Jangan begitu saudara. Saya tak begitu berminat lah. Baik saudara. Now, kita masuk dalam topik penantian dalam kesamaran. Sebab saya nak menyatakan saudara, sejak diumumkan sebagai Perdana Menteri, sampailah Majlis Angkat Sumpah pada Sabtu lalu, jadi berlegalah dalam sesawang, orang ni akan jadi timbalan Perdana Menteri, orang ni akan jadi menteri dan sebagainya. Dan semalam Perdana Menteri telah buat ucapan sulungnya. Dia kata ucapan bukan perutusan. Itu ucapan saja. Dia kata dia nakkan rakyat Malaysia ni sebagai sebuah keluarga besar.
Dan hari ini berlega lagi saudara di laman media sosial. Senarai barisan kabinet yang bakal diumumkan. Orang ni jadi timbalan Perdana Menteri, orang ni jadi menteri, si dia ni jadi menteri, orang ni jadi menteri tu, menteri ni. Bergeduduklah laman sosial ni. Hari ini masuk yang ke-6 senarai yang saya dapat. Macam-macam nama. Dan rakyat nak tahu sebenar-benarnya. Rakyat tertunggu-tunggu. Apakah perkara ini masih perlu berlarutan? Jadi dalam keadaan begini saya perlu jelaskan supaya anda semua faham. Mungkin ramai yang masih tidak tahu atau buat-buat tak tahu. Ataupun memang kalangan mereka ni bengong, kalangan-kalangan bekas-bekas menteri ni. Sebab itu dia mengata orang ni jadi menteri, orang ni jadi kabinet. Sebenar-benarnya tak perlu kita membuat sebarang pengumuman tentang kabinet yang nak dilantik siapa-siapa. Itu adalah pertama-tama sekali base-nya adalah hak prerogatif seorang Perdana Menteri. Dia seorang saja yang boleh menentukan siapa yang dia nak calonkan. Ini bukan lagi diterima lagi saudara. Banyak orang tak tahu ni. Kerana setiap nama yang disenaraikan oleh Perdana Menteri melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Perdana Menteri, ada lagi kuasa mengatasinya. Bukan kuasa mutlak Perdana Menteri dalam perlantikan seseorang menteri. Kerana saudara, jemaah menteri mereka adalah penasihat kepada Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Jadi perlantikan seseorang menteri itu hendaklah disembahkan. Kalau ada senarainya yang 5-6 orang, sebab saya kata banyak sangat senarai itu, orang ini sebagainya. Semua ini katalah Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri, dia senarainya nak buat pendek ke, nak buat panjang ke, dia mesti menyembahkan untuk mendapat perkenan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Tanpa perkenan Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong, menteri itu tak boleh angkat sumpah, dia tak boleh jadi menteri. Dan belum pasti senarai itu akan diterima bulat-bulat oleh Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Baginda juga akan menyemak. Sebab itu ada berlaku semak dan imbang. Sesuai ke tak sesuai dia ni. Jadi sebab itu kena berbincang. Perdana Menteri akan menyembahkan pada tuanku ini senarai yang pada jangkaan patik sesuai untuk duduk sebagai jemaah menteri. Pertama, Menteri Kewangan, Sipolan bin Sipolan. Tuanku akan tanya, awak dah kenal dia siapa? Latar belakang dia macam mana? SPRM dah cek belum? Tentulah Agong akan tanya. Okey, tuanku tak. Kemudian, Menteri Kesihatan. Dia ni macam mana latar belakangnya? Tahu ke dia bagai perubatannya? Okey ke tak okey dia? Okey. Kemudian, Menteri Pendidikan. Semua ini hendaklah disembahkan untuk perkenan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Macam juga kedudukan perlantikan esko-esko kerajaan negeri. Perdana Menteri dah selesai dah angkat sumpah. Dan bagi kerajaan negeri, Menteri Besar dah selesai. Dia dah angkat sumpah, dia jadi Menteri Besar. Jadi dia akan mempersembahkan kepada Sultan di tiap-tiap negeri, inilah senarai esko kerajaan negeri. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah disemak satu persatu, kalau tuanku tak berkenan, tak boleh. Kalau tuanku kata, ni betul tak berkenan, maka orang ni tak boleh diterima. Begitu juga dengan menteri. Jadi yang sekarang ni yang banyak berdengung satu Malaysia ni, satu Melaya ni, tentang pelantikan kabinet ni, apa hal? Saya pun heran kerana bukan mereka tak tahu. Mereka tahu sebenarnya, tapi kadang-kadang buat tak tahu ataupun bengong. Negara ini pemerintah utamanya Agong. Perdana Menteri dah angkat sumpah. Jadi Ziza Mazin buat cara Muhyiddin sebelum ini lewatkan lantikan Timbalan Perdana Menteri. Ni soal ini terpulang pada Agong. Kalau dulu Yang Maha Mulia Pertuan Agong kata, apalah Timbalan Perdana Menteri ini tidak ada pun dalam perlembagaan, tak ada keperluan pelantikan. Kalau tidak juga bagi tahu alasan tuanku perlukan Timbalan Perdana Menteri untuk membantu patik. Gini-gini, kalau patik sakit, patik ini bolehlah melaksanakan untuk memproduksi mesyuarat dan sebagainya. Tuanku berkenan, lantiklah. Kalau tuanku tak berkenan, tak boleh. Sedangkan jangan kita memandai-mandai. Sebab itu saya tengok Anwar Musa, dia kata, saya yakin bahawa jemaah menteri yang akan dilantik ini adalah senarai yang dulu masih akan dikekalkan. Who are you? Kamu siapa yang nak mengatasi kuasa Agong? Belum apa-apa lagi.
Biarlah Perdana Menteri menyenaraikan, sembahkan kepada Duli Yang Maha yang di-Pertuan Agong. Tuanku, ini senarai yang akan membantu Patik sebagai jemaah menteri. Tugas jemaah menteri adalah menasihati Agong. Kerana setiap hari Rabu sebelum mesyuarat kabinet, Perdana Menteri akan duduk bersama dengan Tuanku Agong. Tuanku, ini kita dah bincangkan minggu lepas. Ini minggu ni nak buat macam ni. Apa pandangan tuanku? Ada tak nak tambah ke? Nak kurang ke? Itu pentadbiran kita. Saya bagi tahu saya memberi pencerahan. Bukan nak tunjuk pandai, tidak. Jadi supaya anda semua faham. Jadi apa yang ada, senarai yang ada berlegar sekarang itu semua teka-teki saja. Itu semua sekadar satu, macam orang kata, ramalan nombor ekor lah. Yang kena-kena lah, yang tepat-tepat lah. Tidak ada sesiapa pun yang boleh mengatasi kuasa Duli Yang Maha di Pertuan Agong, yang akan menentukan baginda perkenan atau tak berkenan. Kalau baginda tak berkenan, minta maaf, bye-bye. Walaupun Perdana Menteri kata, Patik nak yang ini juga tuanku. Takkanlah Perdana Menteri nak bergaduh dengan Agong. Takkanlah Menteri Besar nak bergaduh dengan Sultan dalam pelantikan Esko. Saya ada pengalaman waktu saya jadi wartawan di Negeri Selangor. Jumpa dengan satu Menteri Besar. Menteri Besar cerita lah saya, dia kata, insyaAllah lah, dia kata, macam mana pandangan dia? Ingat nak lantik dia sebagai Esko. Maka pada hari Selasa tu dia menghadap tuanku Sultan Selangor. Sembah kat tuanku kata yang ini tak mahu, ini tak mahu. So lepas tu diumumkan. Lepas tu saya berpeluang berjumpa dengan dia. Yang Muhammad, macam mana yang Muhammad kata ini? Dia kata dah sembah pada tuanku. Ini for your eyes, ini untuk pengetahuan awak. Tuanku tak berkenan katanya. Habis tak berkenan, takkan kita nak lantik. Jadi itu gambarannya. Artinya kuasa Agong, kuasa Sultan masih ada absolute power. Saudara, jangan kita ini buat andaian orang ni jadi Menteri Dalam Negeri, orang ni jadi Menteri Kesihatan, orang ni jadi Menteri Kewangan. Itu kuasa mutlak Agong yang akan disembahkan oleh Perdana Menteri. Jadi walaupun itu kuasa prerogatif Perdana Menteri untuk mencalonkan, menamakan adalah kuasa Perdana Menteri. Kuasa pelantikan Perdana Menteri yang ditunjukkan oleh Agong, bahawa Agong kata okey, kita nak tengok semua ahli parlimen beri cadangan. Tapi balik kepada tuanku, kalau tuanku nak lantik, dia setuju, setujulah. Kalau dia tak setuju, tak setujulah. Maka selesai masalah pelantikan Perdana Menteri. Kemudian nak lantik menteri pula, jemaah menteri, Perdana Menteri ni akan menimbang, mengkaji orang ni, berunding dengan parti-parti politik, berunding dengan pimpinan parti-parti. Orang ni boleh ke tak boleh, sembahlah pada Agong. Dan Agong bersetuju, perkenan, maka jadilah dia menteri. Ini saya nak jelaskan supaya kita faham. Saya bukan niat saya nak tunjuk pandai. Tidak, saudara. Saya nak menjelaskan supaya warga kita, warga net, dia faham. Mereka boleh syor kan? Siapa saja boleh syor. Tak ada masalah. Sebab itu sekarang ni mereka menggunakan kempen dalam media sosial untuk mempengaruhi Perdana Menteri. Jadi bagi saya, buatlah macam mana pun. Kalau Agong tak setuju, saya rasa tak adalah. Sebab itu saya dalam keadaan begini, saya dapatan juga ada orang buat provokasi malam semalam, 2 malam lepas. Dia kata adakah saya ini sudah U-turn. U-turn apa benda? Saya bukan buat live ni untuk maki hamun orang. Saya bukan nak tunjuk bahawa saya tak suka orang tu. Saya memberi pencerahan. Sebab ada yang buat provokasi kata saya buat U-turn. Ada yang kata saya sekarang ni menyokong Datuk Ismail Sabri. Ada pula yang kata saya cakap berpusing-pusing. Sebenarnya bagi saya mereka buat tuduhan yang bukan-bukan lah. Saya buat live ni untuk bagi pencerahan, bukan untuk menyokong mana-mana, bukan untuk menarik perhatian anda supaya sokong orang ni. Tidak, saya memberi pencerahan yang sebenarnya supaya warga tahu latar belakang. Jadi bagi mereka buat tuduhan itu salah sebenarnya. Saya buat pencerahan ni juga ini sebagai warga cinta damai. Apabila tuanku sudah pun ini menitahkan bahawa ada ceasefire, jangan bergaduh dalam politik dan sebagainya, kita kena akurlah kehendak tuanku. Tetapi bagaimanapun tidak akan mematikan hasrat saya untuk memberi pencerahan dan memberi pandangan serta kritikan terhadap pimpinan. I will never stop. Ini saya cakap terus terang. Salah kalau mereka beranggapan saya nak, macam mana kata adik saya, saudara Rak, Eman Jaah. Dia kata kita ni masing-masing buat api sekadar memberi pendapat atau pandangan. Nak pakailah. Kalau tak nak pakai pun tak payahlah.
Jadi berbeza pendapat tak payahlah nak maki hamun atau memperlekehkan orang itu orang ini. Dan kita bukan dapat bayaran pun. Dan kita buat sendiri ini dengan kerelaan kita. Saya buat ini kerelaan saya. Sebab hari ini contohnya, hari ini saya nampak dah tak betul dah. Hari pertama yang Amat Berhormat Perdana Menteri melaksanakan tugas tanggungjawab, saya nampak ada elemen-elemen yang tak betul. Pertama-tama sekali, apabila tular dalam media sosial gambar Perdana Menteri bersama dengan beberapa orang pemimpin UMNO naik jet Perdana Menteri pergi ke Kedah, lepas tu ada gambar. Ini gambar tak pernah berlaku. Suasana begini tak pernah berlaku zaman Tun Dr. Mahathir. Tak pernah berlaku zaman Tun Abdullah Badawi. Tak pernah berlaku zaman Datuk Seri Najib. Saya rasa tak pernah berlaku juga zaman Datuk Tan Sri Muhyiddin. Mana boleh kita nak tunjuk ini keadaan private. Ini jet persendirian milik negara yang sepatutnya digunakan kegunaan resmi untuk Perdana Menteri. Kamu dah dapat peluang naik sekali dengan yang Amat Perdana Menteri. Okeylah nak tunjuk buat apa? Untuk apa nak ditayangkan gambar ini, disiarkan, diviralkan dalam media sosial? Untuk apa? Nak tunjuk bahawa aku ni rapat sangat dengan Perdana Menteri. Nak tunjuk bahawa akulah antara orang yang bakal menentukan siapa calon menteri-menteri. For what? Ini keadaan sebenarnya salah ni sebenarnya. Sebab sepengetahuan saya, sesiapa saja nak menaiki jet kerajaan yang dikhaskan untuk Perdana Menteri, dia mesti dapat kebenaran daripada Ketua Setiausaha Negara. Diluluskan. Okey, selalunya setiausaha politik ataupun setiausaha sulit ini Perdana Menteri akan mengumumkan nama 1, 2, 3, 4, 5 dan selalunya mesti ada siasatan dari segi keselamatan. Ini dari segi SOP keselamatan. Dah selesai gitu, Bukit Aman setuju apa semua, naik. Tak perlu nak tunjuk ke orang. Nak jadi gambar ni nak tulang untuk apa? Nak tunjuk pada okey, aku ni close ni dengan PM tau. Mau kita boleh kau tim ni kalau nak projek. Apakah itu matlamatnya? Atau apakah itu nak tunjuk pada orang dia adalah sebahagian dari pembuat dasar? Dan ini dah sekarang ni dah tak jadi private lah. Saya hairan benda ini boleh berlaku dan saya harap pada Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri, inilah puak-puak yang akan mencaci dan menghina saudara bila saudara tidak jadi Perdana Menteri nanti. Orang begini kalau masa Perdana Menterinya Datuk Najib menciut-ciut haus tangan Datuk Najib punya cium. Dapat naik jet dengan Perdana Menteri itu, dia tak berani saya gambar. Tapi dia cerita dengan orang lah, aku naik jet dengan tuan ni PMO. Masa itu memang tak berani saya gambar. Tapi kenapa sekarang boleh share gambar itu? Sesuatu yang bercorak private tak boleh didedahkan. Ini berlaku macam mana Menteri Agama pergi ke Arab. Share tular dalam media sosial. Menteri Agama naik private jet. Mereka pun bersama dengan Menteri Agama. So what? Untuk apa? Saya harap ada banyak lagi perkara-perkara yang perlu dilakukan. Begitu juga saya tengok tadi begitu banyak kereta mengikut berbondong-bondong. Betul, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberi peruntukan sejumlah 72 juta untuk membantu mereka yang terkesan, lebih kurang 1,200 lebih lah keluarga. Tetapi sebelum itu pemuda UMNO dah santun dah. Puteri UMNO dah buat kerja dah. Sisa Agung UMNO dah turun bagi makanan dah. Wanita UMNO dah buat bantuan semua. Tak ada pun kita nak tunjuk kat orang. Dan ini you tunjuk Perdana Menteri turun dengan datangnya, dengan entourage-nya, dengan kereta tak salah 38-40 biji kereta lah ikut belakang. Ngingok. Ini menimbulkan orang susah. Yang kamu berpesta tempat kesusahan orang buat apa? Biarlah Perdana Menteri nak buat kerja dia, biarlah dia buat kerja. Yang kamu yang menyebuknya apa hal? Yang Perdana Menteri ni, pegawai Perdana Menteri ni tak boleh ke berhenti kat janganlah. Ini PM sendiri nak tengok, dia nak turun. Jadi you datang ramai ni menyusahkan dia. Dia nak buat kerja. Dia nak buat kajian, nak tengok kenapa, bagaimana boleh berlaku, apa bantuan yang boleh diberi. Jadi yang kamu nak menyebut apa hal? Ini keadaannya. Malahan pula lepas tu ada pula tersiar gambar, selamat datang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini orang susah kamu meraihkan Perdana Menteri. Apa hal ni? Orang susah. Belanja buat poster yang begitu besar itu lebih baik digunakan untuk membeli bakul makanan, untuk diberikan kepada rakyat. Nilai buat poster besar tu bukan sikit, bukan sekupang dua. Tak ada keperluan. Dalam keadaan rakyat susah. Kalau kita kaya-kaya dulu, okeylah. Ini yang dulu pernah yang ditegur. Zaman Pak Lah dulu, gambar poster besar-besar. Pak Lah kata tak payahlah gambar saya besar-besar, buat apa? Betul pun. Bila Pak Lah dah turun jawatan, tak ada Perdana Menteri, tak ada siapa pun ikut.
Dan saya yakin keadaan di Yan Kedah, sama ada di Merbuk ke, pagi tadi penuh lah orang. Beratus mungkin ribu orang datang, pembodik, penjilat ni. Ikut konon nak dapat peluang, nak rapat dengan Perdana Menteri, nak dapat pangkat. Tapi bila Perdana Menteri dah balik, lengang lah. Tinggallah mereka terus dengan penderitaan dia alami. Ini rakyat tak mahu. Rakyat bosan dengan suasana yang begini. Ini cerita gambar poster besar-besar ni, jangan lupa saudara. Untuk apa nak tunjuk gambar akulah menteri? Tunjuk gambar besar-besar. Bukan orang tak kenal bendera kita ni kecil. Rakyat 32 juta. Mudah rakyat ingat. Kamu akan dikenang sebagai pemimpin yang hebat. Tak perlu kamu menggunakan poster kamu. Kalau kamu melaksanakan tugas kamu dengan baik. Kamu menyantuni kehidupan rakyat. Ini yang tumpang semangkuk pada. Ada kaki tangan kerajaan. Dia jadi ketua pengarah ke CEO apa JSC. Terpampang dekat highway. Gambar dia sebesar-besar macam itu menteri. Saya yang kepala. Ini apa hal Mamat ni? Ini wang digunakan bukan senang saja untuk naik poster sebegitu. Minima digunakan 4-5 ribu ringgit. Apakah wang sejumlah itu tak boleh dibelanjakan untuk kepentingan-kepentingan lain? Dan sekarang ni negara telah susah. Kamu tunjuk gambar kamu tular naik jet dengan Perdana Menteri. Buat apa? Yang rakyat nak tahu apa kami dapat. Rakyat nak tahu sekarang ni apa peruntukan kami. Kami masih lapar ni. Cerita tentang baku makanan masih tak tuntas. Cerita kehidupan rakyat masih lagi terus hidup dalam kehidupan yang terkurung di rumah dalam keadaan yang tak menentu. Betul, kamu dah buka. Tapi buka yang bagaimana? Peluang pekerjaan bagaimana? Orang tak ada kerja. Ekonomi macam mana? Bank macam mana? 1001 masalah yang dihadapi oleh rakyat. Kamu berpesta pada orang punya kesusahan. Ini bagi saya satu pimpinan yang sungguh tidak bertanggungjawab. Kita sambung lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.